Baik, kita teruskan kuliah kita. Hari ini Suratul Anbiya, mulai ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita teruskan ya. Mula daripada wa Ismail, ayat 85. Okey. Boleh catatkan wa Ismail dan Ismail. Wa Idris dan Idris. Wa Zulkifli dan Zulkifli. Wa kulun dan masing-masing. Tak ada dan ya. Tak ada dan. Kulun masing-masing. Minas sabirin daripada orang-orang yang sabar. Ayat yang ke-86. Wa adkhalnahum, dan telah kami masukkan akan mereka. Dan telah kami masukkan akan mereka. Fi dalam rahmatina, rahmat kami. Innahum, sesungguhnya mereka, minas solihin, daripada orang-orang yang soleh. Baik, saya masuk semula. Ayat yang ke-85. Wa Ismail dan Ismail. Wa Idris dan Idris. Wa Zulkifli dan Zulkifli. Kulun, masing-masing, minas sabirin, daripada orang-orang yang sabar. Kesabarannya, ya, tak tahu kita nak mentafsirkan macam mana ya kuatnya kesabaran nabi-nabi ini yang disebutkan oleh Allah minas sabirin, daripada orang-orang yang sabar. Sabar atas mentaati Allah dan sabar daripada menjauhi ya segala yang memaksiati Allah. Ya, Ismail kita tahulah bahawa dia adalah anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Macam mana kesabaran Ismail kita pun tahu, sehingga ayahnya nak sembelih dia sanggup dibaringkan untuk disembelih. Ya, kalau kita menjeritlah jawabnya. Ya. Kita akan kata bapa kita dah gila ni. Ya. Dah kena rasuk ni. Jadi itulah di antara contoh ya kesabaran Nabi Ismail alaihissalam. Ya, ringkasannya begitulah. Ya, Nabi Idris, wa Idris. Idris ni kisahnya tidaklah panjang yang kita perolehi, melainkan dia adalah Nabi yang masih awal-awal dunia. Ya, selepas Nabi Adam terkenal dengan susunan Nabi Idris. Jadi Nabi Idris ini masih awal lagi, awal kemanusiaan. Jadi ceritanya ya sedikit yang kita perolehi bahawa dia didatangi oleh iblis. Pada masa itu, ya, iblis dia bertanya kepada Nabi Idris ini, wahai Idris, siapakah yang dia kata ya, wahai Idris, siapakah yang menciptakan kita? Macam tu. Lalu Nabi Idris dengan spontan sambil dia mengait, dia buat baju, dikaitlah dengan cara mengaitnya dengan jarum kait.
Selamba ya? Allah, kata Nabi Idris. Soalan yang kedua daripada iblis ni, kalau macam tu siapa yang menciptakan Allah? Ya, dengar persoalan ini, siapa yang menciptakan Allah, ya, terasa merah, berdesing telinga Nabi Idris AS. Lalu dihulurkan, ya, jarum kait tadi ke mata si iblis. Terkena, tercucuk matanya. Lalu butalah si iblis, ya. Itu dikatakan, ya, dajjal mata sebelah. Ya, jadi Nabi Idris, si iblis ni mata tinggal sebelah. Sebelahnya tu ada kisah, iaitu Nabi Idris cucuk dia sebab memberi soalan yang tak sepatutnya, yang dia sendiri tahu. Ya, iblis ni tak tahu, ya, sebab dia hidup lebih dulu daripada Adam, dia tahu Allah Ta'ala, tapi sahaja memberikan soalan yang menyakitkan hati Nabi Idris. Ya, itu dicucuk matanya, tinggallah sebelah. Itu dikatakan dajjal mata sebelah. Ya. Jadi iblis tu mata dia tinggal sebelah. Ya. Itu dikatakan kisahnya. Ya. Dan sedikit kisah Nabi Idris juga ialah dia ingin nak rasa mati. Jadi, ya, dia minta pada Allah, dia ingin nak rasa mati. Maka diperkenankan. Maka dicabutlah nyawanya dan mati dia. Kemudian, ya, Allah nak kembalikan semula kepada jasadnya. Nabi Idris menjawab, ya, roh Nabi Idris ni menjawab, ya Allah, cukuplah sekali. Ya, aku tak sanggup lagi nak merasai mati yang kedua kali. Jadi nak menunjukkan bahawa, ya, sakitnya sakaratul maut ni. Ya. Jadi Nabi Idris sendiri tak sanggup nak mati dua kali. Sebab itu Nabi Idris lepas tu dia diangkat ke langit dengan keadaan mati. Kalau Nabi Isa diangkat ke langit dalam keadaan hidup, Nabi Idris diangkat ke langit dengan keadaan yang sudah mati. Itu kisah Nabi Idris nak rasa macam mana mati. Ya. Zulkifli juga tidak panjang, ya, dia punya kisahnya, tapi dapat diketahui hanya, ya, Zulkifli ini orangnya, ya, begitu warak dan sabar. Kalau nak tahu, Zulkifli ini siangnya berpuasa, malam saja dia makan, seluruh siangnya dia berpuasa. Sanggup tak kita? Seluruh siangnya dia berpuasa. Ini Nabi Zulkifli ini. Ya. Kalau nak tahu. Jadi syariat ni tidak diambil oleh Nabi. Takut memberatkan umat Nabi. Tapi ada syariat yang diambil oleh Nabi, ialah syariat Nabi Daud. Nabi Daud. Iaitu kalau nak puasa juga, puasalah selang. Sehari puasa, sehari buka. Kalau berterusan macam mana Nabi Zulkifli ni, itu Nabi tidak ambil syariat itu. Sudah tentulah syariat itu akan membebankan umat Nabi. Ya. Jadi, ya, itu cerita sedikit mengenai Zulkifli. Ya. Kullun, masing-masing minas sabirin, daripada orang-orang yang sabar. Wa dakhalnahum, dan telah kami masukkan akan mereka fi rahmatina, ke dalam rahmat kami. Ya, Allah telah, ya, masukkan dalam rahmat kami, iaitu tergolong sebagai, ya, dalam nubuah Allah Ta'ala, ya, golongan para nabi. Innahum, sesungguhnya mereka, minas solihin, daripada orang-orang yang soleh. Ini, ya, cerita sedikit mengenai tentang, ya, nabi-nabi ini. Ya, yang dahulunya ingat, ya, iaitu, ya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ini Anbiya, cerita Anbiya. Anbiya kan nabi-nabi. Ya, kemudian kita sekarang ni yang sebelumnya Ayub, ya, kemudian Ismail, Idris, Zulkifli. Ya. Sekarang kita sambung lagi
ayat yang ke-87. Wa Zannun, dan ya, sahabat ikan. Wa Zannun, dan sahabat ikan. Is, di waktu. Zahaba, telah pergi ia. Mughadiban, keadaan marah. Fazanna, maka telah menyangka ia. An, bahawa. Lan, sekali-kali tidak akan. Naqdira, kami sempitkan. Alaihi, atasnya. Fanada, maka telah menyeru ia. Fi zulumat, dalam beberapa kegelapan. An, bahawa. La ilaha, tidak ada Tuhan. Illa, melainkan. Anta, engkau. Subhanaka, maha sucilah engkau. Ini, sesungguhnya aku. Kuntu, adalah aku. Minaz zalimin, daripada orang-orang yang zalim. Ayat 88. Fastajabna, maka telah kami perkenankan. Lahu, baginya. Wa najjainahu, dan telah kami selamatkan akannya. Dan telah kami selamatkan akannya. Minal ghammi, ya, daripada duka cita. Wa kadzalika, dan seperti itulah. Nunji, kami selamatkan. Al-mu'minin, akan orang-orang yang beriman. Saya mak semula. Wa Zannun, dan sahabat ikan, atau disebut sahibal hud, ya, sahabat ikan. Itu terkenal dengan Zannun. Siapa dia? Iaitu Nabi Yunus, ya. Nabi Yunus bin Matta, ya. Nabi Yunus bin Matta, itu terkenal dengan nama Zannun, ya. Disebutlah sebagai sahabat ikan. Kalau ikutkan perkataan za ni daripada zu, ya, zu malin. Ingat tak, zu malin, yang empunya, macam tu, yang empunya ikan, macam tu, ya, yang empunya ikan, ya. Tapi tak boleh terjemah yang empunya ikan, kita terjemah dia dengan sahibal hud, mana sahabat ikan, ya. Apa cerita dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam? Iaitu izzahaba mughadiban, di waktu telah pergi ia dengan keadaan marah. Dia marah kepada kaumnya, ya, kerana kaumnya, ya, tidak mau menerima
ajakkan seruannya. Dia ajak kepada jalan Allah Ta'ala, kaumnya tidak atau menolak ajakan itu. Jadi lama-lama sebagai seorang manusia ni rasa macam kita perasaan kita gibab dah. Dah gibab dah. Dah geram, dah marah dah. Macam itulah. Jadi kemarahan itu membawakan dia bawa diri. Dia lari. Jadi lari daripada kaumnya, dia bawa hati. Macam orang frust. Bawa hati ke mana dia nak pergi. Macam itulah. Kan ku bawa hati ke mana ku pergi. Jadi dia pergi ke mana-mana yang dia kendak, yang dia mana ikut hatilah. Macam itulah. Fazanna an allan naqdir alaih. Maka telah menyangka ia bahawa sekali-kali tidak akan kami sempitkan atasnya. Diingat dengan dia lari daripada kaumnya tadi. Diingat Allah tidak akan menyempitkan perjalanannya. Diingat dia akan berlapang dada. Sebenarnya tidak. Di sini dia pun naik, diceritakan dia naik bahtera atau perahu yang penuh muatan pula. Perahu ini makin ke tengah, ombak makin besar. Jadi makin besar ni dia punya bahaya lagi besar. Maka kenalah keluar. Kena dikeluarkan salah seorang. Undi Nabi Yunus yang kena. Nabi Yunus dicampakkan dalam laut yang berombak besar. Pada masa itu campak saja rupanya dah ada ikan. Ikan paus atau ikan jerung. Tinggal menelan je. Tadi kunyah ditelan je. Jadi artinya kenapa ikan besar ni makan makan Nabi Yunus, menunjukkan bahawa tempat tu memang dah ke tengah laut, dah dalam, bukan tepi laut, tapi dah ke tengah laut. Sebab ikan besar ni dia tak ada kat tepi, dia ada di pertengahan laut. Dah ke tengah laut. Jadi artinya dah jauh ke tengah laut. Macam tu. Dimakanlah oleh ikan ini. Ikan paus, kalau besar ni ikan paus lah. Dimakan di ikan paus ni. Dalam diterangkan, tahulah dalam perut ikan paus ni dengan bau hanyir dan sebagainya, bau busuk napas ikan paus, disitulah dikatakan fanada fi zulumat, maka telah menyeru ia dalam beberapa kegelapan. Gelap dalam perut ikan, gelap dalam laut. Bayangkan, ini gelap gulita, tak ada lampu, gelap gulita, adalah gelap dalam perut, gelap dalam laut. Bayangkan, kalau kita sendirilah, kita dapat bayangkan macam mana. Dengan bau yang tak dapat dikatalah, bau dalam ikan, perut ikan. Di situlah dia mengucapkan kalimah, kalau nak tahu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dijadikanlah dia zikir. Ini bukan doa ya, orang kadang tak faham doa dengan zikir. Doa ni kalau perkataan Rabbi, itu doa lah. Kalau perkataan macam ini dikatakan sebagai zikir. Kalimah-kalimah zikir. Orang silap kadang baca doa Nabi Yunus. Bukan, kita kena kata baca zikir. Doa zikir Nabi Yunus. Macam tu. Jadi zikirnya apa? Iaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rasanya ramai yang hafal doa ini. Iaitu maknanya apa? Tidak ada Tuhan melainkan engkau, maha sucilah engkau, sesungguhnya aku adalah aku daripada orang-orang yang zalim. Mana dia sudah menzalimi dirinya sendiri kerana dia lari daripada kaumnya. Patutnya seorang Nabi ni sabar. Tapi dia tak sabar masa itu, dia lari. Dia berzikir saja sampailah dia pengsan. Mana dia sampai tak sedar diri. Sebab suasana kat situ, suasana dalam perut tu menyebabkan dah rasa tak boleh nafas. Macam itulah. Dia berzikir je, dia pun pengsan.
Dalam keadaan pengsan tadi, ikan paus ni lawyer sangat. Ya, lalu dimuntahkan. Dimuntahkan si Nabi Yunus ni, ya. Maka akhirnya terdamparlah dia ke tepi pantai. Tahu tepi pantai macam mana panasnya tepi pantai? Cukup panas. Tapi dalam Quran diterangkan Allah tumbuhkan pokok labu. Pokok labu, itu bercerita pokok labu. Allah tumbuhkan pokok labu menutupi badan Nabi Yunus. Terlindung dia di bawah pokok labu. Jadi pokok labu ni jadi kegemaran orang. Jadi bila ada pelaut-pelaut datang, dia tengok ada pokok labu tu, dia carilah kalau ada buah labu. Kalau orang kita ni pucuk labu pun kita makan. Ya, kalau ada pokok labu tu tak dapat buahnya, pucuknya pun boleh dijadikan gulai. Ya. Jadi dia cari. Bila dicari, terjumpalah ada pula manusia yang masih bernapas, tak sedar diri lagi. Dibawalah ke kampungnya, kampung nelayan tu. Kemudian sampai situ, sampailah Nabi Yunus sedar dan bercerita kisahnya. Lalu simpati seluruh kampung tu, dia beriman dengan Nabi Yunus lebih ramai daripada kaumnya yang sebelumnya. Allah telah kembalikan, ya, daripada sukarnya dia menyampaikan kepada kaumnya, akhirnya kaum lain pula yang menerima dia yang lebih ramai daripada dahulunya, kerana simpati macam mana ceritanya dia dimakan oleh ikan. Ya. Jadi ayat ini jangan dibiarkan begitu saja. Ayat ini diambil pengajaran dan diambil dia punya kelebihannya. Kalimah yang dibaca ini adalah kalimah mustajab. Kalau kita berlaku kepada kita sesuatu yang, ya, tidak kita tak boleh keluar dalam kesempitan, tak boleh nak keluar, tak boleh nak buat apa, mati, kata orang mati kutu, mati akal. Macam tu, sampai peringkat tu, jangan lupa, ya, zikirkanlah kalimah ini. InsyaAllah dengan, ya, kuasa Allah Ta'ala yang kita tidak ketahui, kita akan diberi jalan keluar. Contohnya Nabi Yunus, kalau tak dipengsankan, dia akan merana, dia akan sakit, dia akan, ya, merasai suasana yang paling dalam hidupnya. Jadi dipengsankan. Bila pengsan dia tak terasa lah. Tak terasa dibawa di ombak, tak terasa dia, ya, keadaan macam mana, terdampar kat pantai. Jadi pengsan tak terasa. Itu Allah pengsankan dia. Jadi kalimah ini kalimah mustajab. Ambil di sini, ya, sebab kalimah ini boleh. Nabi sendiri pun katakan kalimah ini kalimah mustajab untuk hal-hal yang berkaitan, ya, kalau kita dalam keadaan susah hati, duka cita, ya, kesempitan, ya, bacalah banyak zikir ini, ya. Apalagi dalam hal keadaan yang dikatakan terperangkap, macam mana terperangkapnya Nabi Yunus. Zikir saja banyak-banyak, baca je sampailah, ya, mana jangan jemu sampai kita sendiri pun, ya, terlupa nak membaca, macam tu, ya. Kalimahnya ialah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Orang kadang baca ketika solat tahajud, baca, ya, 40 kali katanya. Mana ada nas? Kan hadis Nabi melarang kita membaca Al-Quran dalam rukuk dan sujud. Nuhitu, kami dilarang membaca Al-Quran dalam rukuk dan sujud, kata Nabi. Jadi kalimah ni kalimah Quran. Jadi kita tidak boleh baca dalam rukuk dan sujud. Kalau nak doa juga, nak dijadikan sebagai zikir juga nak baca, lepaslah. Lepas solat, apa salahnya? Jangan dalam sujud tu. Kalau nak baca juga, contohnya, dalam hati. Kena ingat tu. Ya, dalam hati. Jangan dilafazkan. Baik, ya. Fastajabna lahu. Maka telah kami perkenankan baginya. Wa najjainahu. Dan telah kami selamatkan akannya minal ghammi. Daripada duka cita. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan seperti itulah kami, ya, selamatkan akan orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman ada di punya pegangan dia. Pegangannya ialah kalimah-kalimah Allah yang mana dia dirakamkan dengan Al-Quran. Yang dirakamkan dalam Al-Quran. Jangan katakan kisah-kisah Nabi ini hanya sebagai, ya, sejarah biasa. Sebenarnya tak. Allah letakkan sejarah Nabi ini banyak pelajaran.
untuk dijadikan pelajaran kepada kita semua. Baik, sambung lagi ya. Wa Zakaria. Dan Zakaria. Iz di waktu. Nada telah menyeru ia. Rabbahu akan Tuhannya. Rabbi, wahai Tuhanku. La tazarni. Janganlah engkau biarkan akan daku. Janganlah engkau biarkan akan daku. Fardan, seorang diri. Wa anta, walhal engkau. Khairul warisin, sebaik-baik yang mewarisi. Fastajabna, maka telah kami perkenankan. Lahu, baginya. Wa wahabna, dan telah kami anugerahkan. Lahu, kepadanya. Yahya. Wa aslahna, dan telah kami perbaiki. Lahu, baginya. Zaujahu, akan istrinya. Innahum, sesungguhnya mereka. Kanu, adalah mereka. Yusari'u, mereka berusaha. Mereka bersegera. Yusari'una, mereka bersegera. Fil khairat, dalam beberapa kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka menyeru akan kami. Raghaban, dengan harapan. Warohaban, dan dengan takut. Wa kanu, dan adalah mereka. Lana, bagi kami. Khashin, orang-orang yang patuh. Tuh, bukan patut. Tuh, patuh. Orang-orang yang patuh. Dalam bracket khusyuk. Dalam bracket khusyuk. Baik, saya masuk semula. Ini cerita Nabi Zakaria pula. Wa Zakaria, ayat yang ke-89. Wa Zakaria, dan Zakaria. Iznada rabbahu, di waktu telah menyeru ia akan Tuhannya. Rabbi, la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan akan daku seorang diri, walhal engkau sebaik-baik yang mewarisi. Apa ceritanya? Ceritanya Nabi Zakaria, dia tidak punya anak. Umurnya sudah 120 tahun.
ya. Sedangkan isterinya pun dah umur 98 tahun, ya. Jadi, ya, dalam keadaan itu boleh dia terfikir dia nak anak. Dia tak nak anak, nak waris. Sebelum tu tak terfikir, dah berpuluh tahun tak terfikir tentang anak. Dia reda saja apa yang ada, ya. Tak terfikir dengan anak. Bila dia terfikir anak ni? Setelah dia memelihara Maryam. Setelah dia memelihara Maryam tu, tengok Maryam budak yang baik, yang senang dijaga, yang tak banyak karenah, ya. Menyeronokkan jiwa, ya, kedua orang tua ini, iaitu Nabi Zakaria dan isterinya. Dia pada masa itu barulah dia teringin, ya, untuk kalau ada anak sendiri alangkah baiknya. Di situlah dia berdoa kepada Allah. Jadi doa ini juga adalah doa mustajab, ya. Doa mustajab artinya kepada mereka atau pasangan-pasangan yang tidak punya anak, ya, hendaklah diberikan doa ini. Tapi syarat berdoa ini hendaklah pada waktu malam, iaitu waktu sahur, ya. Sebab Nabi Zakaria pun berdoa waktu itu. Sebab itu waktu mustajab tu, ya. Waktu sahur tu waktu mustajab berdoa, ya. Jadi doanya, ya, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya, dicampur dengan doa, catatkan, ya, surah Ali Imran ayat 38. Ya. Surah Ali Imran ayat 38, ya. Jadi, ya, dicantumkan. Mana kita baca surah, ya, Ali Imran dulu ke, ya, ataupun baca surah ni dulu ke, ya. Tapi tengok, catatkan, ya, untuk surah Ali Imran tu maknanya ayat 38, ya. Di situ kita akan ayat berapa? 38 ni, sekejap, ya. Surah Ali Imran ayat 38 ni 89. 89. 38 surah Ali Imran tu, ya, bunyinya begini. Dia ada permulaan ayat, ya. Permulaan ayat tu hunalika. Ya, hunalika da'a Zakaria rabbahu, itu tak payah bacalah. Baca yang ada depannya Rabbi. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya. Mula dengan Rabbi. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Catatlah. Boleh ambil sendiri, ya. Ayat 38. Jadi baiknya baca surah Al-Anbiya dulu, susunan dia. Kemudian yang kedua baru baca surah Al-Imran. Sebabnya surah Al-Imran ni diakhiri dengan innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau yang maha mendengar doa. Apa makna dalam surah Al-Imran tu? Bunyinya Rabbi habli min ladunka zuriatan. Ya, wahai Tuhanku, berilah kepadaku daripada sisi engkau zuriat thayyibatan yang baik. Sesungguhnya engkau yang maha mendengar doa. Jadi ambil, cantumkan, ya, cantumkan. Ambil surah Al-Anbiya dulu, ya, kemudian baru surah Ali Imran. Jadi kalau ada pasangan-pasangan yang tidak ada zuriat, ya, lama berkahwin tak ada zuriat, bolehlah diberikan doa mustajab ini, ya. Nabi Zakaria ketika umur dah lanjut, yang mana pada adatnya orang dah tua ni mana ada anak. Macam itulah. Tapi Allah nak bagi, ya, dah tua pun dia dapat juga anak. Itulah anak yang bernama Yahya. Fastajabna lahu, maka telah kami perkenankan baginya, wa wahabna lahu, dan telah kami anugerahkan kepadanya Yahya. Ya, anaknya dah siap nama dengan nama Yahya. Kalau bahasa Arabnya Yahya tu mana hidup, ya. Kita pernah dengar kan pangeran hidup, pangeran Yahya, macam itulah. Pangeran Yahya, tapi bahasa Melayu terus pangeran hidup. Ya. Kemudian, ya, wa aslahna lahu zuriyat wa aslah
Wa aslahna lahu zaujahu, dan telah kami perbaiki baginya akan isterinya yang mandul tadi. Allah telah perbaiki, dah boleh mengandung. Innahum kan yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka adalah mereka bersegera dalam beberapa kebaikan. Maksudnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan mentaati Allah Taala. Wa yad'una wa yad'unana raghaban wa rahaban, dan mereka menyeru akan kami dengan harapan, dan juga rahban dengan rasa takut. Harap kepada rahmat Allah, takut kepada azab Allah. Wa kanu lana khashi'in, dan adalah mereka bagi kami orang-orang yang patuh atau khusyuk. Itu patuh. Ini doa yang dikatakan doa-doa mustajab. Ini tak panjang, Pak. Tak panjang pun doa-doa Nabi ni. Tapi doa Nabi ni doa-doa mustajab. Tapi kita kadang ada yang tak yakin. Kadang doa yang menjela-jela, yang panjang-panjang sampai baca 1000 kali. Oh, sanggup baca. Padahal bukan dari Nabi pun. Dari Tok Lebay je. Sanggup baca tu sampai 1000 kali pun sanggup baca. Daripada Nabi yang mustajab, daripada Quran yang mustajab, kita tak yakin. Tu masalah kita. Kekuatan kita, kekuatan iman kepada kitab tu. Amantu bil kitab ni, aku beriman dengan kitab tu, tak sekuat mana jadinya. Seolah pendek sangat, tak mustajab. Kalau puan-puan ni tak tahu berdoa, contohnya, paling kalau dah tak tahu berdoa langsung lah, contohnya, tak pandai lah nak berdoa. Setakat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, 3 baris tu. Setakat doa itu pun dah cukup meliputi doa kebaikan dunia dan akhirat, dan dipelihara daripada azab neraka. Tak yakin juga. Doa tu untuk segala kebaikan di dunia dan segala kebaikan di akhirat kita minta. Jadi kalau tak tahu doa langsung, itulah doa tu dah cukup, dah memadai. Sebab itu kalau orang berdoa kan selalu kesimpulannya diletak Rabbana atina tu. Jadikan kesimpulan. Baik, sampai situ kita punya terjemahan. Kemudian kita tengok pada kedudukan tata bahasa dia. Di sini kita nak tengok pada kedudukan akhir-akhir ayat dulu ya. Contohnya sekarang ni khashi'in. Khashi'in adalah jamak muzakkar salim. Dan dia dalam hukum di sini dia berbaris. Dia berbaris kasrah dengan ya. Macam itulah, berbaris kasrah dengan ya. Sebab dia jamak muzakkar salim. Atau di sini dihukumkan sebagai dia mansub bil ya. Khashi'in. Apa sebab jamak muzakkar salim ni bertukar jadi ya? Asalnya khashi'un. Cuba perhatikan. Apa sebab? Ayat 90 yang akhir sekali itu. Khashi'in. Kenapa dia bertukar ya? Asalnya khashi'un. Memanglah isim fa'il, tapi jadi apa isim fa'il ni? Khabar kana. Itu kanu lana khashi'in. Jadi isim kana ialah waw jamaah. Kanu. Kanu tu isim kana. Khashi'in khabar kana mansub bil ya. Khabar kana mansub bil ya. Bil ya. Jadi kalau kita susun, cuba susun. Kanu khashi'ina lana. Jadi lana tu jar majrur. Jar majrur tu mengambil tempat dulu dalam tulisan. Dalam pahaman dia kemudian. Tapi dalam tulisan dia dulu, lana dulu, tapi dalam pahaman dia kemudian. Jadi adalah mereka orang-orang yang patuh bagi kami atau kepada kami.
Sekali lagi, kenapa dia khasyiin tak khasyiun? Sebab jadi khobar kana. Khobar kana hukum dia mansub. Mansub bil ya. Okey, satu ya. Bil ya. Okey. Ayat yang 89. 89. Hujung ayatnya wa anta khairul warisin. Kenapa warisin? Ini juga jamak muzakkar salim. Kenapa dia tak warisuna? Warisun. Dia warisin. Ya. Ini jadi apa pula? Apa sebab? Ya. Ya, dia jadi mudhafun ilaihi. Mana mudhafnya? Khairu. Khairu tu isim mudhaf, jadi mudhaf. Kemudian waris ini jadi mudhaf ilaihi. Jadi mudhaf ilaihi berbaris kasrah kalau dia mufrad. Tapi kalau dia jamak macam ni, kasrah bil ya. Ya. Kasrah bil ya, kasrah dengan ya. Bil ya dengan ya. Ya. Kalau dia sendiri, ya, dia sampai waris saja, tak ada yanun, khairul warisi. Sampai si saja. Khairul warisi. Dia nampaklah kasrah dia ya tu asal tu, ya. Tapi sekarang jamak sina. Jamak. Jadi yang tanda jamak tanda kasrahnya ialah ya, ya. Itu bil ya. Okey, lulus. Jadi dia jadi apa? Jadi mudhaf ilaihi, ya. Okey, jadi jamak muzakkar ni, jamak muzakkar salim jadi mudhaf ilaihi. Saya nak ulang balik. Yang tadi jamak muzakkar salim tadi khasiin jadi apa? Khobar kana. Yang kedua ni dia jadi apa? Khairul warisin mudhaf ilaihi. Baik, yang ke-88. Ayat 88 hujungnya. Nunjil mu'minin. Kenapa jamak muzakkar salim ni mu'minin? Asalnya mu'minun. Ya. Ya, maf'ulun bih kepada mana? Nunji. Nunji. Kepada nunji. Nunji itu adalah fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' ni dia ada maf'ul bih. Maf'ul bihnya ialah mu'minin. Tengok terjemah dia. Kami selamatkan akan. Nampak? Kami selamatkan akan orang-orang yang beriman. Ya. Jadi artinya mukminin sekarang hukumnya mansub bil ya. Ya. Mansub bil ya. Maf'ul bi hukum dia apa? Mansub. Jadi mukminin sebut mukminin mansub maf'ul bi dulu. Mukminin maf'ul bi mansub bil ya. Mukminin ya maf'ul bi mansub bil ya. Bil ya. Jadi artinya kita dah ada 3 ya. Satu, pertama khasiin sebab jadi ya. Jadi apa? Khobar kana. Yang kedua jadi mudhaf ilaihi. Yang ketiga jadi maf'ul bi. Maf'ul bi. Itu penyebab-penyebabnya, penyebab yang dia bertukar jadi yanun, ya. Asalnya dia mukminun, ya. Okey, ayat 87 minaz zalimin. Minaz zalimin. Kenapa zalimin? Jadi apa? Ya. Jadi apa? Khobar kana. Ya. Sebenarnya salah. Ya. Salah. Majrur. Sebenarnya majrur, ya. Majrur dengan apa? Huruf jar tu min. Minaz zalimin kan min tu huruf jar, ya. Jadi
Zalimin majrur bil ya. Majrur bil ya. Bil ya. Kan? Dengan ya. Sebab dia jamak muzakkar salim. Kalau kasrah di baris bawah, nampak baris bawah. Asalnya zalimun. Ya. Asalnya zalimun. Ya. Okey. Itu yang keempat. Ya. Okey. Oh, itu tak. Mula-mula kita mesti kenalkan dia dulu. Kenapa dia zalimin? Zalimin ni sebab huruf jar. Min, huruf jar. Kemudian jumlah minaz zalimin baru jadi khobar kana. Jumlah jar majrur fi mahalli nasbin. Jumlah jar majrur fi mahalli nasbin khobar kana. Baru dia jadi khobar kana. Kalau sebut zalimin saja tak boleh jadi khobar kana, salah. Kalau zalimin saja majrur sebab min. Ya, ayat 87. Minaz zalimin, jumlah tu ya. Dia jadi khobar kana kepada kuntu. Kuntu tu kana lah tu. Kana, tu isim kana. Tu isim kana. Tu kuntu. Kuntu kana tu. Baik. 86 pula. Minaz zalimin. Minaz zalimin pula. Minaz solihin, sorry. Ayat 86. Minaz solihin. Minaz solihin. Kenapa solihin? Solihin. Sebab jadi apa? Sebab majrur. Min tu huruf jar. Jadi solihin tu majrur bil ya. Majrur bil ya dengan ya tu sebab dia jamak muzakkar salim majrur bil ya. Kemudian baru boleh jumlah. Minas solihin sebut khobar inna marfu. Tak ada. Khobar inna fi mahalli fi mahalli raf'in. Tak ada marfu. Tak payah sebut marfu. Fi mahalli raf'in khobar inna. Minas solihin jar majrur fi mahalli raf'in khobar inna. Marfu itu untuk kana. Marfu tadi untuk khobar kana. Kalau khobar kana marfu, kalau khobar inna mansub. Sorry. Terbalik. Khobar kana mansub. Khobar inna marfu. Sebab itu khobar inna marfu. Betul tu. Nasib baik ada murid pandai sikit. Kalau tak semua, ya. Habislah. Semua sosek. Semua jadi sosek dah. Kalau khobar kana mansub. Kalau khobar inna mansub. Marfu. Okey, ulang balik ya. Minas solihin tu. Minas solihin min jar solihin majrur bil ya sebab jamak muzakkar salim. Sebabnya apa? Jamak muzakkar salim. Jumlah, baru sebut jumlah. Jumlah jar majrur sebut
Fi mahalli raf'in khabar inna. Mana isim inna? Isim inna. Home tu, home. Home tu isim inna, home dia. Fi mahalli nasbin. Home tu fi mahalli nasbin isim inna. Fi mahalli nasbin isim inna. Ya. Okey, satu lagi. Yang atas sekali ayat yang ke-85 pula. Minas sabirin. Sabirin. Kenapa dia sabirin? Min tu huruf jar, sabirin majrur, ya. Jadi sabirin majrur, ya. Bil apa? Bil ya. Bil ya, ya. Kemudian jumlah sebut. Jumlah minas sabirin. Minas sabirin. Ataupun sebut mana ni? Jumlah jar majrur. Macam tu. Jumlah jar majrur fi mahalli raf'in khabar mubtada. Khabar mubtada. Mubtadanya mana? Khabar mubtada, jadi kullun. Kullun tu mubtada. Jadi sabirin itu ya jadi khabar kepada kullun. Jumlah, ya. Itu dikatakan jumlah. Jumlah jar majrur tu dua-dua ni jadi jumlah. Jumlah ni fi mahalli apa? Raf'in khabar mubtada. Baik, kesimpulan yang kita dapat daripada pelajaran hari ini, tata bahasa dia, jamak muzakkar salim, dia jadi bertukar ya. Pertama disebabkan apa? Dia jadi apa? Dia jadi apa? Jadi khabar kana, dia tukar jadi yanun. Lagi? Maf'ulun bi. Jadi maf'ulun bi tukar yanun. Lagi? Mudhafun ilaihi pun jadi bertukar ya. Lagi? Jar majrur. Jadi majrur. Ada huruf jar majrur. Itu kena buat ringkasan lah. Ada 4. 4 dia berubah. Ya? Dia berubah. Dia bertukar jadi ya. Asalnya, kalau kita buat ringkasan lagi, asalnya, sabirin asalnya apa? Sabirun. Sabirun. Kalau zalimin, zalimun. Kalau mukminin, mukminun. Kalau khashiin, khashiun. Semuanya berbaris waw. Bertukar jadi waw. Ya. Dia marfu dengan waw. Ya. Mansub majrur dengan ya. Ya. Mansub majrur dengan ya. Baik, satu lagi perkara nak tahu. Apa bezanya? Ya, khashiin panjang, khashiin satu ayat yang 90. Ya, kemudian ayat yang 88 mukminin guna mim. Ayat 87 zalimin guna panjang sama dengan khashiin, zalimin, khashiin. Ayat yang ke-86 solihin guna panjang juga, solihin. Isim fa'ilnya guna alif. Yang satu ni guna mim, apa bezanya?
Yang 88 dia guna mim. Mu'minin. Macam isim fa'il ni dia ada perbezaan tengok. Khosyiin guna panjang. Khosyiin, zalimin, solihin. Guna panjang. Tapi yang satu ni, yang 88 ni, ayat 88, mu'minin guna mim. Guna mim. Yang lain guna alif. Guna panjang. Khosyiin, zalimin, solihin, ya. Sabirin. Apa perbezaan dia? Bezanya, ya, yang mim lebih daripada fi'il madinya lebih daripada 3 huruf. Isim fa'il yang guna mim artinya lebih daripada 3 huruf. Isim fa'il yang guna mim itu lebih daripada 3 huruf. Yang mana berbaris panjang, macam tadi semua baris panjang, itu semua daripada 3 huruf. Zalimin 3 huruf. Ya. Apa lagi? Khosyiin 3 huruf. Solihin 3 huruf. Sabirin 3 huruf. Ya. Yang 4 huruf, mu'minin. Mu'minin tu fi'il madinya 4 huruf. Amanah. Dia punya huruf fi'il madinya amanah. Alif panjang A, 2 harakat. A panjang 2 harakat, mim nun. Amanah. Jadi 4 huruf. Alif, alif, mim nun. Macam tu. Alif, alif, mim nun. Amanah 4 huruf. Ya. Yang lain semuanya berasal daripada 3 huruf. Ya. Okey, sampai situ dulu. Alhamdulillah dah pandai semua. InsyaAllah kita tambah lagi nanti. Pelajaran lain. Sampai 90 dulu ya. Okey, kita baca doa. Sadaqallahul azim.